Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk chapter 5.3 aplikasi fitohormon dalam pertanian. So, pelajaran lepas kita dah tengok jenis-jenis hormon tumbuhan atau dikenali sebagai fitohormon. So, kita akan tengok aplikasi bagaimana dia digunakan dalam industri pertanian. Okey, yang pertama adalah auksin. Auksin, okey, dia digunakan untuk perkembangan akar apabila kita membuat keratan batang. So bila kita tanam tumbuhan yang menggunakan keratan keratan batang, kita boleh sembur dengan auksin supaya meningkatkan dia punya pertumbuhan akar dan juga batang dia. Termasuklah pucuk sekali untuk menggalakkan pucuk tumbuh daripada keratan batang. Okey, yang kedua, auksin digunakan sebagai racun rumpai. Okey, racun rumpai dia sensitif pada auksin. Okey, menggalakkan pertumbuhan tanaman. Seterusnya, okey, membantu pembentukan tumbuhan yang rendah dan rimbun. Okey, sebab bila kita buat potongan pada pucuk, so dia akan berlaku tunas pada tepi. Okey. Kita juga boleh menghasilkan buah tanpa biji dengan kaedah partenokarpi. So kita mengurangkan biji yang dihasilkan oleh buah. So buah akan jadi seedless. Kita juga guna auksin. Melambatkan pertunasan ubi kentang jika kita nak simpan dia dalam tempoh yang lama. Okey, gabberellin. Gabberellin kita gunakan untuk menggalakkan percembahan biji benih. Okey, terutama pada tumbuhan yang kita letakkan pada suhu yang rendah dan kekurangan cahaya. So kita boleh sembur dengan gabberellin supaya meningkatkan percembahan biji benih. Yang kedua, untuk tumbuhan bunga yang bertangkai, so kita boleh merangsang pemanjangan tangkai dengan cepat. Sebab kalau bunga tu dia nak perlukan tangkai yang panjang kan, kita nak buat bukeh. Terusnya kita boleh hasilkan buah anggur yang lebih besar dan juga merawat tumbuhan kerdil akibat mutasi tumbuh ke ketinggian yang normal. Maksudnya sekiranya ada tumbuhan yang mutasi, so dia kerdil, kita boleh bantu menggunakan gabberellin supaya meningkatkan dia punya ketinggian. Okey, sitokinin yang pertama digunakan untuk melambatkan penuaan daun bagi pokok bunga yang baru dipotong. So kalau dalam industri bunga, bila kita potong keratan batang ni, okay, kita boleh sembur sitokinin untuk mengurangkan daun gugur. Yang kedua, sitokinin digunakan dalam teknik culture tissue. Okay, disembur bersama auksin supaya merangsang pembentukan organ iaitu akar dan batang. Okay, nanti dalam bab 4 kita akan belajar apa itu teknik bab 4. Kamu dah belajar bab 4 ni teknik culture tissue semasa tingkatan 4 kan. So bagaimana nak membantu pembentukan daun dengan akar serta batang, so kita guna sitokinin bersama dengan auksin. Seterusnya dia juga merangsang pembahagian dan perbezaan sel. Okey, asid absisik seterusnya memberi kesan perencatan. Maksudnya merencat percambahan biji benih supaya biji benih boleh disimpan dalam masa yang lama. Next, etilina. Etilina yang pertama merangsang pembungaan serentak untuk tumbuhan di dalam ladang. So kalau ini tumbuhan pokok apple, so bila dia bunga serentak, dia masak menjadi buah pun serentak. Okey, yang kedua, merangsang pemasakan buah dengan cepat dan sekata. Supaya buah yang nak dipasarkan ni semuanya masak dengan serentak. Mudah untuk diekspor. Okey, kita masuk praktis formatif 5.3.
Nyatakan satu aplikasi fitohormon yang berlaku dalam bidang pertanian. Yang pertama, gibberellin, sitokinin dan auxin. So, kamu boleh ambil mana-mana kegunaan dia. Okay, nyatakan kegunaan dia. Okey, yang kedua, berdasarkan pernyataan di bawah, apakah hormon X? Terangkan peranan hormon X ketika suhu meningkat. Okey, dengan adanya hormon X, tumbuhan dapat mengekalkan kandungan air. Okey, kenapa dia dapat mengekalkan kandungan air? Kita tengok pada X adalah hormon absisik. So, bila suhu meningkat, okey, air lebih banyak akan hilang melalui transpirasi di liang stoma. Hal ini berlaku kerana kepekatan asid absisik yang tinggi dalam daun. Stoma tertutup, air dikekalkan dalam daun. Itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.